Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Betul. Ya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, AJK, Datuk-Datuk, Hati-hati dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi pengajian ini. Mungkin ke minggu depan kita akan dapat Perdana Menteri baru ya. Tak apalah, kita dengan hal kita lah. Pada pagi ini saya akan cuba mengulas satu perkara yang mungkin common kepada kita, tetapi tak begitu common di segi konten dan filosofinya. Tajuknya lebih kurang berbunyi begini: syahadah dan tuntutannya. Syahadah dan tuntutannya. Memanglah syahadah itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita panggil pun dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam syahadah yang pertama itu terdapat kalimah tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, syahadah yang kedua tu ada kalimah Rasul yang dipanggil Muhammadur Rasulullah, yang menjadi syahadahnya apabila kita letak asyhadu di depan. Itu dipanggil dua kalimah syahadat. Manakala yang pertama itu syahadah yang pertama, rangkuman daripada syahadah dan juga tauhid. Yang kedua itu rangkuman daripada syahadah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cuba huraikan ini di aspek konten, maksud, kesan dan juga tuntutan yang berbangkit daripada hal ini. Nabi pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasulahu wa kalimatahu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal." Sesiapa yang bersyahadah bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah yang satu dan tidak ada sekutu padanya, dan dia bersyahadah juga Muhammad itu hambanya dan rasulnya, dan dia bersyahadah juga Isa itu hamba Allah dan rasul Allah, dan kalimah Allah telah dimasukkan kepada Maryam dan juga roh daripada Allah, dan syurga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke syurganya walaupun apa sejarah kehidupannya sebelum itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu ta'ala jasadahu 'alan nar. Sesiapa yang bersyahadah, apa syahadahnya, iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, Allah mengharamkan ke atas badannya neraka. Kemudian saya nak sebut hadis-hadis dulu. Nabi mengikut riwayat Abu Zar, beliau telah dikunjungi oleh Jibril dan dia telah diberitahu tentang gembira. Kata Jibril kepada dia, "Man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Sesiapa di kalangan umat kau, wahai Muhammad,
yang telah meninggal atau yang telah mati dalam keadaan sedikit pun tidak mensyirikkan Allah masuk syurga. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, wa in zana wa in sariqa, kalau dia mencuri dan dia merompak macam mana? Walaupun dia mati dalam syahadah, tetapi dia mati sebelum itu dia mencuri dan dia merompak. Maka Nabi menjawab, wa in zana wa in sariqa, walaupun dia mencuri dan dia merompak. Dan Abu Zar tanya lagi, wa in zana wa in sariqa, kalau dia mencuri, kalau dia merompak, Nabi menjawab, ya, tetap dia masuk syurga. Dia tanya kali yang ketiga, kalau dia mencuri, kalau dia merompak, Nabi jawab tetap yang ketiga. Sampai yang keempat tu Nabi menunjuk tangan dia ke arah muka Abu Zar. Maka jawapan Nabi yang begitu punya tegas, kalau orang mati di dalam tauhid dengan bersyahadahkan la ilaha illallah dengan penuh, tidak ada sebarang sekutu di dalam fikirannya, di dalam pemindanya, hanya semata-mata mentauhidkan Allah, maka jaminan syurga, kata orang Kedah, syurga bulat-bulat. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, kekuatan syahadah kita itu membawa kepada impak yang amat dahsyat sekali. Maka dengan sebab itu, saya cuba nak keluarkan minda kita ni daripada sekadar kita bertahlil untuk memenuhi majlis tahlil, sekadar kita bertahlil untuk kenuri-kenuri arwah. Kadang-kadang ternampak, kadang-kadang orang bertahlil semacam histeria. Kita nak keluar daripada era ini supaya kita masuk kepada konten apa syahadah itu dalam hidup kita. Tuan-tuan sekalian, kepentingan syahadah ini amat dahsyat. Kepentingan syahadah ini ibaratnya seperti badan dengan nyawa. Kalau nyawa tidak ada dalam badan yang terbujur itu tidak ada nilai apa-apa. Kalau kita tengok seorang yang hebat dengan kedudukannya yang begitu penting, tetapi selepas dia mati habis. Mungkin dalam seminggu, sehari, dua orang fikir sebut dia orang kesian, orang hantar takziah, lepas tu habis, tak ada lagi lah. Katalah kita melihat seorang perempuan yang seksi, cantik tubuh badannya, kita rasa begitu naik semangatnya. Tetapi apabila rohnya keluar daripada badan dia, serta-merta perasaan itu dah tak ada. Padahal kita melihat tubuh badan yang sama, rupa paras yang sama, tetapi apabila roh dah tak ada, tidak ada apa-apa nilai lagi dah. Begitulah bandingnya syahadah ni dalam hidup kita, ibadat seperti nyawa kepada tubuh badan. Jadi bagi seseorang yang telah mengaku bersyahadah kepada Allah, dia mesti memastikan dia berada di atas paksi syahadah itu setiap waktu, setiap ketika dan setiap detik. Apabila syahadah itu dengan berkonsepkan tauhid tidak berada pada dia, maka nilai kemanusiaan dia sebagai hamba Allah hilang sama sekali. Wal'ayazubillah. Maka dengan sebab itu, orang-orang yang bukan beriman kepada Allah, yang tidak berada di atas tuntutan syahadah, yang tidak berada di atas kehendak tauhid, walaupun dia buat kebajikan sebanyak mana di muka bumi ini, kita nampak macam kebajikan lah, kita nampak macam dia buat baik, dia bagi derma, dia buat apa semua, tetapi di sisi Allah seperti derbu yang berterbangan nilainya, tidak ada nilai. Firman Tuhan dalam hal ini, surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu man amil min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Apabila kami telah dikemukakan kepada apa yang mereka telah buat, iaitu orang kafir, orang yang tak beriman yang mereka telah buat, daripada apa juga perbuatan, maka kami jadikan segala perbuatan yang mereka buat itu debu-debu yang tidak ada nilai apa-apa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kebaikan kita yang beriman ni buat baik, ada dua layer penilaiannya. Secara lahir, orang tengok, orang puji, orang sanjung, dan benda tu boleh menolong orang, boleh membantu orang dan sebagainya. Itu kebaikan secara lahir. Tetapi penerimaannya di segi Allah yang kedua itu lebih penting, iaitu dia lakukan itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana riak,
bukan kerana takbur, bukan kerana nawaitu yang lain. Jadi kalau dia lakukan itu bukan atas asas takwanya, bukan asas ketuhanannya, bukan di atas asas ikhlas semata-mata kerana Allah, maka amalannya itu menjadi sia-sia seperti debu yang berterbangan dalam komen tadi. Walaiyazubillah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang Islam, apabila kita buat baik, jangan sekadar di permukaan. Ini kebanyakan orang, dia pergi derma pun nawaitunya untuk dapat kontrak. Dia buat benda baik pun nawaitunya untuk disanjung. Bahkan dia buat kebaikan kepada isterinya pun kerana nawaitunya, ialah saya bukan nak melahirkan manusia yang ideal, tetapi tujuan kita buat baik di dalam Islam dan kita mengelakkan perbuatan jahat di dalam Islam ialah kerana kita mematuhi titah perintah Allah. Buat baik kerana Tuhan suruh, tak buat jahat kerana Tuhan tegah. Itu yang dikatakan kerana Allah. Apabila disandarkan kepada yang lain-lain daripada itu, maka dia akan jadi terbu yang berterbangan. Nabi dalam satu kisah mudah aja, apabila ada di kalangan sahabat-sahabat yang nak berpindah ke Madinah itu, tujuannya nak kahwin, maka ditanya kepada Nabi, orang yang berhijrah macam itu dapat pahala atau tidak? Nabi menjawab dengan satu hadis yang paling popular, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan dinilai dengan niat kamu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang dia akan dapat mengikut apa yang dia niat, bukan mengikut apa yang dia buat. Dia buat satu hal, tetapi dia niat di sebalik perbuatan itu satu hal yang lain. Faman kanat hijratuhu ila imra'atin yunkihuha, jikalau dia nak hijrah ke Madinah tu kerana nak kahwin dengan seorang perempuan, dia nak kahwin dengan perempuan itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tu mengikut apa yang dia nak buat. Jadi kalau dia tujuan nak kahwin, dia dapatlah nak kahwin. Ada orang berhijrah ke Madinah tadi nak dapat harta rampasan banyak, tetapi waktu tu belum ada jaminan sebab permulaan. Tetapi yang kes laki-laki ni kerana dia nak kahwin, maka Nabi menjawab dengan amat sinis, kalau dia tujuan nak kahwin, dia dapatlah apa yang dia dapat, iaitu dia kahwin. Jadi dia kata setiap orang itu dia akan dapat mengikut apa tujuan dia. Mana dapat sini adalah dapat ganjaran dari segi Allah. Ganjaran dari segi dunia mungkinlah, walaupun dia bagi itu tidak ikhlas, dia bagi tidak jujur, dengan tujuan kontrak, dengan tujuan apa, mungkin dia dapat, tapi dia segi akhirat tak dapat apa-apa. Itu kesan daripada apa-apa tingkah laku yang kita buat tidak bersandarkan kepada tauhid, tidak bersandarkan di atas kerana Allah yang bertunjangkan la ilaha illallah. Kemudian kalimah la ilaha illallah ni, kita kena urai kalimah tu dulu sebelum kita uraikan perkataan konsep syahadah ini. La ilaha illallah tu kalau tuan-tuan tengok, dia ada dua perkara. La ilaha, tiada ada Tuhan, illallah, melainkan Allah. Apa maksudnya? Tiada ada Tuhan bermakna kita menolak berbagai-bagai Tuhan-Tuhan yang tidak layak dipanggil Tuhan. Berbagai-bagai Tuhan dalam bentuk ideologi, dalam bentuk pahaman, dalam bentuk persembahan, dalam bentuk patung, dalam bentuk pemujaan, apa juga semuanya. Kesemua itu bukan Tuhan, walaupun dikatakan sebagai Tuhan, itu kita kena tolak. Dan yang kita terima hanya Tuhan yang bernama Allah saja, yang layak disembah, yang layak disanjung, yang layak diminta pertolongan, yang layak mendapat pujian, yang layak kita bertawakal dan berbagai-bagai. Jadi seperti saya sebut dah berkali-kali dalam konsep ini, kalau kita pecahkan, dia mungkin ada 4 dimensi pada kajian saya. Yang pertama, kita tolak segala Tuhan-Tuhan yang palsu. Dan kita kena tolak segala kepalsuan yang dibawa oleh Tuhan-Tuhan yang palsu ini. Timbul masalah, ramai orang menolak Tuhan-Tuhan yang palsu. Dia menolak matahari, dia menolak Confucius, dan dia menolak berbagai-bagai pahaman ketuhanan yang menyeleweng. Tetapi masih lagi dia ada fikiran-fikirannya bertentangan dengan Islam. Dia masih
mempunyai fikiran-fikirannya berlawanan dengan Islam yang dibawa oleh tuhan-tuhan yang palsu ini. Dia masih bersikap pluralism, dia masih bersikap tentang liberalism dalam beragama. Dia menolak tuhan-tuhan yang palsu, tetapi tidak menolak kesemua kepalsuan-kepalsuan yang dibawa oleh tuhan-tuhan yang palsu ini. Maka tak betul-betul mentauhidkan Allah. Dan dia kena terima Allah sahaja sebagai Tuhan. Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang telah diterlahkan dalam Al-Asma'ul Husna, yang wajib kita pelajari 20 sifat. Itu Allah yang kita terima sebagai Allah, sebagai Tuhan yang layak disembah, yang layak diminta pertolongan, yang layak kita bertawakal kepada Dia, yang layak kita memohon kepada Dia. Tidak ada yang lain. Untuk semua makhluk, bukan untuk orang Islam saja. Sebab Allah itu Tuhan untuk semua makhluk. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita kena terima semua apa yang dibawa, yang diutuskan oleh Allah ini melalui Rasulnya, dinamakan wahyu. Timbul masalah di sini. Semua orang menerima Allah sebagai Tuhan yang esa, tetapi mereka banyak mempertikaikan ajaran-ajaran Allah. Tidak terima hukuman hudud, tak terima hukuman faraid yang memberi keutamaan pada laki-laki, kononnya tak adil. Tak terima banyak perkara-perkara hukum nikah kahwin Islam yang kononnya memberatkan laki-laki. Terlalu banyak orang yang mengaku bertuhankan Allah tetapi tidak menerima kesemua yang Allah turunkan. Ini timbul masalah tauhid yang amat serius. Apabila kita sebut tauhid, mengesahkan Allah, kita menolak segala tuhan-tuhan yang lain bersama-sama kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh tuhan-tuhan yang lain itu. Dan hanya kita terima Allah saja yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang lengkap, dan kita kena terima semua yang diminta oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi dalam konteks ini kita macam mana? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Menerima Allah sebagai Tuhan, betul, tetapi tidak menerima semua hukuman Allah. Menolak segala tuhan-tuhan yang palsu, betul, tetapi tidak banyak lagi kepalsuan-kepalsuan di segi izm-izm yang tertentu yang bertentangan dengan Islam masih berada kepada orang-orang yang kononnya bertuhankan Allah. Maka ini yang timbul syirik. Syirik musuh utama kepada tauhid. Sebab itu dikatakan kalimah tauhid ini kita mengesahkan Allah. Dalam arti kata kita menerima Allah sahaja dan segala ajaran-ajaran daripada Allah, dengan kita menolak bukan daripada Allah dan segala ajaran-ajaran yang berlawanan dengan Allah. Itu makna tauhid. Kalau kita tidak berada dalam keadaan begitu, kita tidak berada di atas kehendak tauhid. Dan apabila kita berada di atas kehendak tauhid, inilah yang mana kalimah ini mempunyai kesan yang amat-amat hebat. Saya akan ulas sekejap lagi tentang kesan-kesan tauhid yang ini dalam hidup kita. Yang pertama saya katakan tadi, kepentingan dia ibarat roh dengan badan. Saya dah uraikan tadi. Yang kedua, kalau segala amal kebajikan yang kita buat tidak berada di atas teras tauhid, dia hanya menjadi perbuatan-perbuatan secara keduniaan sahaja. Di segi Allah seperti debu yang berterbangan. Ini perbezaan orang Islam yang buat baik dengan orang bukan Islam yang buat baik. Sebab orang kata, apa bezanya? Nampak sama aja. Iyalah, pada lahir di sisi Allah tak diterima. Segala apa yang kita baik kita buat mesti kerana Allah, maksud kerana patuh tidak perintahnya. Segala yang jahat yang kita elak bukan kerana undang-undang larang, tetapi kerana Allah menahan dan menegahnya, maka kerana Allah. Maka dengan sebab itu dalam satu hadis yang Nabi pernah katakan pada para sahabat, yang disebutkan oleh Allah kepada para sahabat Nabi, wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Surah Al-Fath ayat 26. Allah melazimkan kepada mereka, mana mereka ni sepanjang masa berada di atas kalimah taqwa. Kalimah taqwa ni ikut ahli mufassirin ialah kalimah tauhid. Kalimah tauhid.
wa kanu ahaqqa biha wa ahliha, dan mereka yang paling berhak sekali ke atas, berada di atas kalimah ini, dan mereka ahli kepada kalimah ini, sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu segala pegangan di Islam, segala hukum hakam Islam, segala apa juga dikembalikan kepada mereka sebagai authority. Itu dipanggil pendapat sahabat dan ahli salaf. Kalimah takwa ini diterjemahkan sebagai kalimah tauhid. Kalau tidak ada takwa, tak ada terima, sebab tidak ada tauhid maknanya. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, annama yataqabbalullahu minal muttaqin, surah Al-Maidah 27. Sesungguhnya Allah akan menerima segala perbuatan itu daripada orang yang bertakwa. Tadi yang pertama tadi, yang bertakwa itu ialah orang yang berada di atas tauhid, di atas kalimah takwa, kalimah tauhid. Dan di sini dia katakan perbuatan orang yang bertakwa saja, bermakna yang Allah akan terima ialah amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, dalam braket orang yang berada di atas kehendak dan tuntutan tauhidnya yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Ini asas tuan-tuan sekalian kepada jati diri seorang Muslim. Pegangan-pegangan yang lain secondary, pegangan-pegangan yang luar daripada pegangan macam ini, pegangan yang secondary. Pegangan yang paling primer sekali, mesti kita asaskan segala apa yang kita niat, segala apa yang kita lafaz, segala apa yang kita buat berada di atas kehendak tauhid ini. Maka Tuhan katakan kepada Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah Muhammad, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Setelah dihuraikan yang tadi, itulah maksud yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kesan kalimah tauhid ini tuan-tuan sekalian kepada kehidupan kita. Saya nak baca ni satu ayat, surah Ibrahim ayat 24-25. Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Surah Ibrahim 24-25. Kalimah takwa ini kalimah yang paling baik sekali, ibarat sebagai satu pokok yang baik yang terpacak terbenam di perut bumi dengan kuat, cabang-cabangnya menjulat di atas yang memberikan buah-buah hasilnya untuk dimakan segenap ketika. Itu bandingan Tuhan kepada zaman dulu. Begitulah kekuatan tauhid yang berada di bawah bumi itu tak nampak tengok, tapi dia menjulatkan hasil yang banyak di atas ini. Saya pernah bagi bandingan di sini dan juga tempat lain. Sekarang ini kalau contohnya bangunan sampai 5-60 tingkat itu berada di atas foundation yang paling kuat di bawah bumi. Foundation tu orang tak nampak tengok pun, tapi kekuatan foundation itulah yang menjamin kekuatan bangunan keseluruhannya di atas. Yang mahal di atas itu segala marble, segala kapetnya, segala hiasan itu hanya benar tempelan, tapi yang kekuatan sebenarnya yang berada di bawah bumi itu. Itulah bandingan tauhid di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita mesti berteraskan seperti akar pokok tadi, berteraskan tauhid, maka dia menghasilkan luaran itu perangai, akhlaknya yang baik, tingkah laku yang baik, budi pekertinya yang baik, segala sopan santun semua terpancar daripada sini di segi apa yang orang nampak pada lahirnya. Tapi di dalamnya yang menjadi asas kekuatannya ialah tauhidnya, la ilaha illallah. Dan kalimah ini tuan-tuan sekalian, dua-dua kalimah tauhid ini, kalimah tauhid yang pertama dan kalimah rasul, tidak boleh berpisah antara keduanya. Ada salah satu tak boleh, tak diterima sebagai orang itu mukmin. La ilaha illallah saja tak boleh, mesti Muhammadur Rasulullah. Dan kita mesti bersyahadah di atas kedua-dua sekali. Kalau kita tengok bagaimana conversion yang berlaku di Eropah dengan banyak, tetap dua ini tak boleh dipisahkan. Bahkan dia sebut dengan bahasa Arab dulu, lepas dia boleh translate kepada bahasa Inggeris dan bahasa lain. Jadi yang pertama saya dah huraikan. Maka yang kedua, apa fungsi dia? Muhammad Rasulullah. Ada orang kata, oh mana boleh kita nak samakan kalimah Rasul dengan kalimah tauhid yang pertama. Siapa Allah, siapa Muhammad? Ada orang cuba mempertikaikan konon-kononnya ini meletakkan Muhammad itu setanding dengan Allah. Ini sikap-sikap yang loya buruk, yang nak menimbulkan berbagai-bagai syak kepada orang yang tidak berilmu.
Kita meletakkan Muhammad setaraf dengan Allah, bukan di segi Muhammad sebagai manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan kepada mereka, aku ni manusia seperti mereka juga, tetapi aku mendapat wahyu. Innama ilahukum ilahu wahidun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu sahaja. Itu mesej utama yang Nabi bawa. Jadi kerana itu, Nabi dalam konteks syahadah kita yang kedua, bukan kerana kemanusiaannya kita puja, aku sama macam orang lain, kata dia. Tapi syahadah kita yang kedua itu, dia menjadi Rasul kepada Allah, the messenger of Allah. Itu peranan dia. Tanpa dia kita tak tahu segala ajaran Islam ni semua. Maka di situ peranan syahadah yang kedua ini, iaitu untuk menjamin apa yang kita bawa tadi, ketulenannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, apabila kita mengucap macam itu, tak boleh berpisah macam itu, maka dia akan timbullah kesan daripada sikap-sikap ini, sikap tauhid yang macam itu, dia akan mendatangkan kesan-kesan yang cukup banyak. Sama ada kesan positif atau kesan negatif. Kalau kesan negatif, segala perbuatannya tidak berasaskan kepada tauhid, maka akan timbullah riak, takbur dan sebagainya. Kesan positif, segala yang dibuat kerana Allah, tawaduk, rendah diri dan lain-lain. Jadi saya nak huraikan pula tentang hal ini. Apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, saya nak hurai perkataan asyhadu dulu sebelum kita ambil kepada tuntutan-tuntutan yang berbangkit daripada situ. Tadi saya dah hurai la ilaha illallah saja. Saya nak huraikan perkataan asyhadu, kita letak di depan tu apa maknanya. Walaupun kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah tu okey, tapi apa fungsi asyhadu di depan? Perkataan asyhadu ni tuan-tuan sekalian, perkataan bahasa Arab ada syahidah. Syahidah ni asalnya lihat, tengok, atau kita menghadirkan diri pada satu ketika. Kalau orang tu datang dalam bulan Ramadan, dia berada dalam bulan Ramadan, pun dikata syahidah juga, dia berada dalam bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra, siapa yang di kalangan kamu ada dalam bulan Ramadan, pun dikira syahadah juga. Tapi dalam konteks syahadah yang kita nak ambil daripada asyhadu an la ilaha illallah ini, sekurang-kurangnya dia punya 3 dimensi yang mesti ada sekaligus. Ingat ni. Yang pertama sekali, musyahadah di sini ialah kita dianggap, kita diperlihatkan secara mata hati. Hati kita nampak macam tu, hati kita memang rasa begitu, terfikir macam itu. Itu syahadah yang pertama. Syahadah yang kedua ni kita nampak dengan mata kasar kita, memang terbukti dengan nyata mata kasar kita. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, akibat daripada hati kita pun dah nampak begitu, mana hati kita, pandangan dengan mata hati pun dah nampak, lepas tu pandangan dengan mata kasar pun kita nampak juga begitu, maka timbullah pengakuan kita. Ini yang paling asas sekali. Timbullah ikrar kita, timbullah keinginan kita, timbullah kita ini nak berada di atas kehendak ini. Itu pengakuan yang paling asas sekali yang kita bawa di dalam asyhadu. Jadi ketiga-tiga tu sekali ada. Seperti mana firman Tuhan dalam surah, bagaimana syahadah ni bermaksud sumpah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Orang-orang munafik ni, wahai Muhammad, yang akan datang kepada kamu, mereka bersumpah, sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah. Mereka bersumpah dengan mulut sahaja. Ya'lamu annaka rasulahu, wallahi ya'lamu annaka rasulahu, demi Allah sesungguhnya engkau ni rasulnya. Itu sumpah orang munafik, sumpah dengan mulut. Tapi Tuhan jawab, wallahu yashhadu annal munafiqina lakazibun. Bahkan Allah pula bersumpah juga, Allah melihat dan Allah mengetahui
orang munafik ini mereka pendusta besar, mereka pembohong, bukan sampai ke hati. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah mereka yang macam itu sebagai pelindung mereka daripada dia ambil tindakan. Sebab dia pedalheadnya mereka macam mengaku. Ini bermaksud syahadah dalam konteks ketika dia betul-betul mengaku, bukan hanya pengakuan yang didustakan. Jadi dengan itu tuan-tuan sekalian, apabila kita kata asyhadu, dia mesti ada rangkuman tiga-tiga ini sekali. Yang pertama, dia kena terima dengan hatinya. Tiada ada Tuhan yang disembah melainkan Allah tu, dengan hatinya begitu. Memang tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia aja. Aku kena terima saja hukum Allah saja, tak boleh terima hukum yang lain. Aku kena tolak segala izan-izan biar berlawanan dengan yang Allah ini. Seperti saya dah huraikan tadi, dia kena berada, hatinya kena fikir macam tu dan kena terima macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia menerima secara hatinya begitu, dia kena mengaku dengan mulut. Itu yang panggil asyhadu tu. Dia kena mengaku dengan mulut. Sebab itu bapa saudara Nabi Abu Talib, walaupun sepanjang hidupnya tidak pernah menentang Nabi secara fizikal, secara luaran, tapi dia tak pernah mengaku dengan mulut. Tidak ada orang yang pernah mendengar dia pernah mengucap, maka tetap dikira dia tidak beriman di sisi manusia, dia tidak muslim di sisi manusia, di sisi Allah wallahu a'lam. So pengakuan dengan mulut itu satu asas keimanan. Sebab itu saya kadang-kadang saya fikir, ada orang Islam yang duduk kat London, kat England, orang Melayu, orang Malaysia, dia tanya dia agama apa, dia tak nak jawab. I'm a Malaysian, I'm not Malaysian. Dia tak nak jawab I'm a Muslim tu. Orang Melayu, orang Islam. Apabila tak nak mengaku dia sebagai seorang Islam di depan orang kafir, menjejaskan syahadahnya. Kalau dia diugut, takut tu lain. Ini biasanya kerana segan nak mengaku sebagai orang Islam. Mungkin kerana imej orang Islam tu buruk atau dipandang satu macam, maka dia tak nak mengaku. Ini akan menjejaskan syahadah dia. Sebab itu tuan-tuan ingat dah hari itu, waktu zaman Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, saya sebut benda elok, kan timbul desakan supaya perkataan Islam dalam IC itu dibuang. Telah timbul berbagai-bagai bantahan. Kita tak nak diskriminasi ayat ni based on religion, ya tak? And ethnic. Dah bincang dengan lama nasib baik paklah dengan gentleman. Tak apalah kamu you all semua you tak nak bubuh perkataan Kristian ke apa, tapi kami orang Islam tetap nak ada perkataan Islam dalam IC. Itu saya rasa masih jasa yang agak terbaik di segi jangka panjang yang disumbangkan oleh zaman Pak lah. Saya tak tahulah. Kalau tertanggal saya kalimah itu, kita sama lah dengan orang lain. Dia tak tahu kesan daripada itu. Saya mentafsirkan, memasukkan identiti kita dalam IC itu sebahagian daripada kita berada di atas syahadah. Identiti kita tak masuk agama, apa dia identiti kita? Setakat rupa boleh berubah. Yalah. Tapi agama kita itu yang menjadi asas identitinya. Tapi tak nak, kerana sikap liberal, sikap ialah macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling asas sekali, syahadah itu semestinya lah datang daripada hati yang langsung tidak tergugat. Dia mesti yakin sepenuhnya syahadah itu, waktu dia mengucap itu, seperti kehendak konten la ilaha illallah yang saya telah huraikan tadi, dengan tidak ada sebarang reservation, dengan tidak ada sebarang condition, tidak ada sebarang keraguan dan sebagainya. Sikit saja keraguan tentang syahadahnya, dengan kehendak la ilaha illallah, dia tidak berada di atas syahadahnya. Wal'ayazubillah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, sesiapa yang menjadikan bahan mainan syahadah itu tak sampai ke hati, dia tidak dikira mukmin. Maka dengan sebab itu, ada orang bukan Islam pun cakap simpul-simpul gitu je, tapi adakah dia sampai ke hati atau tidak? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pembuktian yang dia berada di atas syahadah itu atau tidak,
Saya akan sebut kejap lagi dalam tuntutan syahadah. Saya akan sebut kejap lagi. Sama ada syahadah itu betul-betul menguasai dia, sama ada dia betul-betul berada di atas tuntutan syahadah atau tidak, atau sekadar hanya pengucapan biasa saja. Kita akan tengok kejap lagi sejauh mana pembuktiannya dalam kehidupannya, dia berada di atas kehendak syahadah itu atau tidak. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila dia menerima la ilaha illallah dengan baik, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia ada reservation. Dia apa salahnya kita percaya pada Isa? Apa salahnya kita percaya kepada Musa? Tak salah percaya kepada Isa dan Musa, tapi jangan menolak Muhammad kehidupannya. Sebab tu ayat tadi, hadis tadi pun saya sebut, dia percaya kepada Isa dan sebagainya, tetapi kita sebagai penganut yang terakhir, validitinya mesti ke atas Muhammad sahaja, tak payah yang lain. Sebab apa yang Nabi Muhammad bawa tidak bertentangan dengan ajaran asal Isa bawa, tidak bertentangan dengan ajaran asal yang dibawa oleh para anbiya terdahulu. Perubahan perbezaan yang terdapat dalam kitab-kitab samawi yang telah diubah, Bible ke Injil ke Taurat ke, semua itu dibuat oleh manusia kemudian. Kalau yang original, yang asal selari dengan kehendak Al-Quran. Maka sebab itu kita sebagai orang Islam, kita menerima Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, di samping kita tidak menolak kerasulan Rasul-Rasul yang terdahulu. Yang jadi masalah kepada mereka ini, mereka menerima kerasulan Rasul yang terdahulu, tapi mereka menggugat dan mempertikaikan berbagai-bagai perkara yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perbezaan kita dengan mereka. Ini perbezaan kita dengan mereka. Tetapi ramai orang Islam terpesona dengan idea-idea ini, terkagum dengan hujah-hujah yang dibuat oleh orientalis ini. Kadang-kadang dia boleh mempertikaikan Muhammad semata-mata dia ambil idea orientalis, semata-mata dia cuba nak membandingkan siapa yang lebih authenticity daripada Nabi Muhammad berbanding dengan Isa dan lain-lain. Sebab jarak antara Nabi Muhammad dengan Isa tu 570 tahun lebih kurang. Dengan sebab itu timbul dalam kepalanya. Sebab itu berbahaya tuan-tuan sekalian kalau kita mengkaji comparative study macam ini, comparative religion yang macam ini, akan timbul idea-idea begini bagi mereka yang tidak mantap berada di atas syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sikap membeza-bezakan begini Tuhan sebutkan, tak diterima hujahnya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulu nu'min bi ba'dhin wa nakfur bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Allahu akbar. An-Nisa 150-151. Mereka-mereka yang mengkufurkan Allah dan para rasulnya, bukan satu ya. Mereka ingin membezakan di antara rasul-rasul ini. Ada yang kata dia tak betul, ini betul, dia tak betul. Macam yang berlaku sekarang di kalangan pihak-pihak orientalis dan juga sebahagian daripada orang Islam yang percaya. Membezakan di antara Allah dan para rasulnya, dan mereka mengatakan kami mengambil sebahagian dan kami menolak sebahagian. Yang ni kami boleh terima, yang ni kami tak boleh terima. Dan mereka nak menjadikan itu sebagai satu pegangan mereka, satu sikap mereka, satu pendirian mereka. Mungkin kerana dia buat research dan sebagainya. Maka orang-orang macam ni ialah kafir yang sebenar-benarnya. Itu tuan-tuan sekalian, jangan mudah-mudah sangat kita dengan mengambil comparative study yang macam ini menyebabkan hati kita jadi begitu. Walayazubillah. Sebab itu kalimah asyhadu an la ilaha illallah, syahadah yang pertama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah yang kedua, tidak boleh dipisahkan dalam semua keadaan, dalam semua situasi, dalam pegangan dan keyakinan kita. Walaupun dalam kita bertahlil itu memang biasalah, tahlil itu lain pula. Ala birikil ni afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang kita kena sebut ialah la ilaha illallah, sebagai amalan kita dan pegangan kita. Tapi dalam kehidupan kita sebenarnya kedua-dua ini saling bergantungan, dan bukan saling Tuhan bergantung pada Muhammad atau tidak, tapi dia berkaitan penuh. Tak mungkin kita percaya pada Allah kalau tanpa kita percaya pada Muhammad. Sebab Muhammad yang bawa. Dan kalau kita percaya kepada Muhammad, jangan melebihi daripada lengkap kita percaya kepada Allah.
Ada orang guna juga sekarang ini, kita berselawat dan kita memuja Muhammad tu kadang-kadang melebihi daripada Allah. Itu tafsiran saja. Itu tafsiran saja. Sebenarnya tidak. Bahkan setiap kali kita selawat pada Nabi itu pun perkataan Allah ada di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yalah. Ini cakap-cakap yang hanya nak mengkaburkan orang-orang yang tak begitu berilmu. Jadi dua kalimah ini daripada rukun iman yang 6 itu diambil 2 ini saja. Apa sebab? Sebab yang 4 lagi itu automatically included dalam 2 kalimah ini. Percaya pada Allah dan satu pada para rasul, percaya pada kitab-kitab. Lepas itu percaya rasul dah kita ambil, percaya Muhammad dan nabi-nabi yang lain, kitab-kitab. Lepas tu percaya pada hari kiamat. Lepas tu untung baik, untung jahat. Jadi yang lain-lain 4 lagi itu semua dicetuskan oleh 2 sumber ini. Sumber kepercayaan kita kepada Allah, tauhid yang pertama, syahadah yang pertama. Sumber yang kedua iaitu syahadah Muhammad Rasulullah, sebab Muhammad yang membawa benda itu semua. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau sesiapa nak masuk Islam, dia nak terima syahadah yang pertama saja, tak dikira sebagai Islam. Walaupun dia telah berada di atas tauhid, sebab kalimah yang pertama itu kalimah tauhid, tapi dia masih tidak dikira Islam, sebab Islam mesti terikat kepada syahadah yang kedua, sama, tak boleh. Kemudian tuntutan yang berbangkit daripada sini, daripada syahadah ini tuan-tuan sekalian, kita nak ambil dalam 3 dimensi yang paling penting. Yang pertama sekali, kita mesti pastikan akal fikiran kita, minda kita, nurani kita, hati kecil kita, rohani yang kita panggil, mesti berada di atas tauhid yang sepenuh seperti saya sebut tadi. Waktu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, jangan langsung sebarang gugat. Jadi kalau kita tengok firman Tuhan, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab, ajaran yang ada dalam Islam yang sedikit pun tidak ada keraguan padanya, sebab dalam tauhid tidak boleh sebarang keraguan. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Sedangkan tadi orang yang bertakwa ialah orang yang berada di atas kehendak tauhid, yang melaksanakan tuntutan tauhid, yang melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, dan mereka ini beriman dengan segala yang ghaib. Ayat lepas pada itu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas itu, lepas lagi ayat pada itu, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau, dan mereka yakin kepada semua itu, dengan hari akhirat dan semua itu, yakin, dia tak boleh keraguan. Jadi ayat ini rangkuman percayaan kepada nabi-nabi dulu, kepercayaan kepada apa yang ada pada nabi kita dan semuanya apa yang telah dibuat pada nabi-nabi dulu, dan kepercayaan ini termasuk percaya pada akhirat. Mereka yakin ke semua itu dengan penuh keyakinan. Jadi itu, dengan sebab itu, keyakinan ini dengan hati begini akan membuahkan hasil. Dia sanggup berjuang atas nama syahadah ini, atas nama iman dia ini, sanggup berjuang dengan harta bendanya, bahkan kalau perlu sanggup berjuang dengan nyawanya sekali. Inilah semangat juang yang ditimbulkan oleh Islam melalui kalimah ini, yang menyebabkan Islam berjaya menjadi world superpower selama 8 abad. Kalau tuan-tuan tengok ayat yang paling jelas sekali, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaibu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya mukmin yang tulen ini, mukmin yang macam tadi saya kata, yang berada di atas kehendak syahadah dan tauhidnya, mereka yang betul-betul beriman dengan Allah dan Rasulnya. Syahadah kita pun kalimah Allah dan kalimah Rasul, dan mereka tidak ragu-ragu sama sekali. Dan ketidakraguan itu mereka buktikan dengan mereka sanggup berjihad dengan hartanya. Dia sebut berjihad dengan harta dulu, sanggup berbelanja, berinfak, buat kebajikan, derma dengan banyak untuk kebajikan.
bahkan kerana perlu dengan nyawa dan tubuh badan. Ini sanggup mati syahid. Sampai macam itu sekali. Pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, dan orang-orang macam ni yang betul-betul mengotakkan, betul-betul membenarkan kehendak tauhidnya, kehendak syahadahnya. Betul-betul mereka berada di atas kehendak mengotakkan tuntutan tauhid dan syahadahnya. Itu dimensi pertama di dalam hal tuntutan yang berbangkit daripada syahadah kita. Yang kedua, masih yang pertama, sorry ya. Saya kata tadi dia sanggup berjuang. Yang ketiga, dia mesti mengelakkan sebarang idea, sebarang pemahaman, segala perkara yang berbentuk minda yang boleh menjejaskan tauhid dia. Itu saya kata-kata pahaman liberal, pahaman pluralism, percaya kepada tok nenek dan sebagainya. Minda-minda macam ini mesti kena kikis 100%. Kalau tidak, dia masih tidak berada di atas kehendak tauhid. Jadi dengan sebab itu, syirik adalah ibu kepada maksiat yang macam ini. Itu dimensi yang pertama yang menimbulkan 3 perkara tadi, iaitu dia mesti mindanya suci daripada sebarang unsur yang bertentangan dengan tauhid. Kemudian yang kedua, dia mesti pastikan, ini segala tingkah laku yang tadi minda. Yang kedua tadi, dia mesti pastikan segala tingkah laku dan amalan dalam hidupnya selari dengan tuntutan tauhid ini, iaitu dia mesti pastikan segala amalannya, perbuatannya atau yang dia tak buat mesti selari dengan hukum syariat. Dengan sebab itu jangan sewenang-wenang nak ambil pendapat sekular, pendapat apa, mesti selari dengan hukum syariat. Hukum syariatnya apa? Ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia kena jaga yang ini sebagai penentuan untuk dia selamat, dia berada di atas kehendak tauhidnya atau tidak. Yang haram tak boleh kompromi sama sekali. Tuan-tuan tahu yang haram, tak payah saya ulas, nak ambil masa ni. Yang makruh kalau boleh pun elak semua benda yang boleh. Kalau kita terjebak dengan banyak benda makruh ni, akan bawa pada rosak juga. Kita kata macam derma tu, tengok derma tu nak jadi rasuah ke apa benda. Sebab orang telah, dan kes mahkamah pun telah timbul banyak, nak tafsirkan derma donation atau nak tafsirkan corruption, ya tak? Di segi lahirnya nampak macam donation, tapi meaning di dalamnya corruption. Banyak kes-kes mahkamah bertimbul, saya tak nak sebut di sini. Jadi mesti berasaskan kepada hukum. Yang wajib tak boleh dipertikaikan, mesti dia tak boleh kompromi. Yang makruh kalau boleh-boleh elak, dan yang haram jangan sekali-kali sentuh, jangan buat sama sekali. Dan kalau boleh yang makruh pun jangan. Yang wajib diutamakan, yang sunat digalakkan. Yang wajib dimestikan, yang sunat digalakkan. Yang haram sama sekali jangan sentuh, yang makruh sebolehnya dihindarkan. Itu dimensi yang kedua, yang merupakan tuntutan yang berbangkit daripada syahadah kita. Dimensi yang ketiga, pastikan segala perangai dan akhlak kita selari dengan tuntutan Islam. Sama ada secara rohani, seperti jangan takbur, jangan riak, jangan angkuh. Kita gantikan dengan sifat-sifat rohani yang baik, seperti rendah diri, tawadhu', ihsan, ikhlas, jujur dan lain-lain. Ini penghayatan syahadah kita secara rohani. Manakala secara perbuatan pula, kita hindarkan segala perbuatan maksiat. Maksiat pula ada maksiat kecil, maksiat besar. Maksiat tu banyak jenis. Dia panggil maksiat besar, maksiat merompak, mencuri, maksiat kecil, banyak lagi lah. Syirik top sekali ke semua ini. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, saya nak baca ada 1-2 ayat yang berkaitan dengan ketulinan syahadah kita ini, supaya rangkuman ketiga-tiga ni, tuntutan ini, sebab tuntutan ini sebenarnya ada berkaitan. Yang pertama tentang akidah kita. Pastikan tuntutan syahadah tadi mengubah minda kita, rohani kita, nurani kita kepada yang selari dengan kehendak tauhid. Yang kedua, kita mestikan segala tingkah laku kita, perbuatan kita selari dengan kehendak hukum syarak, itu syariah. Yang ketiga, kita pastikan
segala perangai tingkah laku kita selari dengan kehendak akhlak Islam. Yang utama sekali akhlak Islam ni, hindarkan yang mazmumah, takbur, riak, angkuh, ujub dan lain-lain. Gantikan dengan mahmudah, tawaduk, rendah diri, humble, ihsan, caring dan berbagai-bagai. Saya nak baca 2 ayat yang penting sebelum saya tutup ini. Yang pertamanya, Tuhan sebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya mukmin yang tulen itu, iaitu yang merangkumi 3 aspek tadi. Apabila disebut saja perkataan Allah, hati mereka menjadi gemetar, hati mereka menjadi serius, menjadi alert. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ayat-ayat kami, termasuk baca ayat Quran dan maknanya sekali, atau ajaran Islam keseluruhannya, imannya mereka bertambah. Zadatum imana. Dan kesan daripada situ, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bergantung dan menyerah kepada Allah sahaja. Kesan daripada keimanan yang macam ini. Dan mereka juga dalam hidupnya dia buktikan keimanan ini, allazina yuqimuna salata, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka, mereka belanjakan, infak kita panggil. Ulaika humul mu'minuna haqqan, inilah orang-orang yang betul-betul tulen keimanannya. Surah Al-Anfal ayat 2 hingga ayat 4. Lagi satu ayat, qad aflahal mu'minun, pasti berjayalah orang mukmin. Orang mukmin yang macam mana? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang begitu khusyuk, yang begitu serius dalam solatnya. Sebab itu dikatakan solat itu ibu kepada amal ibadat kita. Tak solat, yang lain semua jatuh. Kalau orang nak berlaku baik, dia tak solat, payah nak dapat baik. Sebenarnya solat itu tiang agama. Tiang patah, rumah runtuh. Waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang beriman ni juga yang mengelakkan segala benda yang tak berfaedah. Nah, ini segi psikologi pun terima, segi kaunseling apa semua terima. Dan ini satu bimbingan rohani yang amat baik. Waladzina hum li zakati fa'ilun, orang ini juga memberi zakat. Zakat sini ada 2 makna. Zakat hati, dia menjaga daripada perangai-perangai yang tak elok, pikiran-pikiran yang tak elok. Sebab zakat ini membersihkan hati. Dan pembersihan secara luar pula, dia membersihkan harta bendanya daripada yang tak elok, dia memberi zakat. Dan dia membersihkan juga tubuh badannya dengan cara yang bersih. Dan disebutkan juga waladzina hum li furujihim hafizun, nak berjaya ni juga orang-orang yang menjaga maruah seksnya hanya dengan pasangan-pasangan yang diizinkan, sampai ke habis ayat itu. Kalau kita tengok kedua-dua rangkuman ayat ni, tuan-tuan sekalian, bagaimana tuntutan iman itu merangkumi ketiga-tiga aspek sekaligus. Aspek mindanya, aspek keyakinannya, aspek hatinya, lepas tu aspek perbuatan lahirnya, tingkah lakunya supaya selari dengan kehendak hukum, dan aspek yang ketiga, bagaimana akhlak dan pekertinya selari dengan kehendak syariat Islam, dengan humble-nya, dengan rendah dirinya, dengan tawaduknya. Inilah yang paling bernilai sekali di dalam kehidupan syahadah kita dan tuntutan syahadah kita. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, dan penghabisan saya ni dah, daripada sinilah tajuk la ilaha illallah ni kalimah yang paling agung sekali kepada orang Islam. Itu dipanggil moto kepada kehidupan Islam, mengatasi rukun negara, mengatasi berbagai-bagai moto kehidupan yang lain. Moto kehidupan kita sebagai orang Islam, la ilaha illallah. Dan apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kita mengaku dan kita bersumpah kita berada di atas kehendak ini dengan sukarela, tanpa reservation. Dipanggil juga kalimah tauhid, dipanggil juga kalimah ikhlas, dipanggil juga kalimah taqwa. Dan disebutkan oleh tokoh-tokoh pemikir Islam, la ilaha illallah ni merupakan satu peristiharan yang melahirkan satu revolusi mental, revolusi cara hidup, dimensi kehidupan baru yang mengeluarkan manusia daripada kehidupan ala binatang jahiliah kepada kehidupan manusia yang bertamadun selepas era tauhid. Berakhirnya era jahiliah di Mekah. Takut sekarang ni kita sikit sebanyak macam nak kembali semula kepada era jahiliah itu, dengan tak peduli agama sekarang ni banyak dah. Kalimah la ilaha illallah ni juga satu seruan universal untuk melepaskan manusia daripada cengkaman-cengkaman manusia.
Cengkaman manusia menyembah manusia, manusia tunduk pada manusia, manusia menyembah harta benda, manusia mengejar pangkat. Kita melepaskan orang yang berada di atas la ilaha illallah ni kepada hanya dia tunduk kepada dimensi la ilaha illallah sahaja. La ilaha illallah dia juga, dia mencetuskan satu sistem kehidupan baru. Dia mencetuskan satu budaya baru yang menggantikan budaya khurafat, budaya kaut marut, kepada budaya yang hanya segala-galanya kembali kepada Allah melalui ajarannya. Dan kalimah la ilaha illallah ni juga melahirkan satu bentuk masyarakat yang completely different di zaman Nabi sebelum Islam jahiliah dengan era selepas itu. Tuan-tuan bayangkan, era sebelum itu membunuh anak perempuan dibunuh hidup, berhala menyembah batu 360 buah. Dengan era la ilaha illallah lepas itu lahir satu tamadun yang tak pernah dikenali dalam sejarah, tamadun kerajaan kota Madinah. Islamic civilization yang bermula di Madinah cukup hebat, berkembang sampai naik dua kerajaan yang penting, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah dan lain-lain. Tapi sekarang ni dah malak balik dengan kerana kita jelah macam-macam lah. Dan dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita adalah insaf. Apabila kita telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah dengan komen dan dengan ulasan yang saya panjang lebar tadi, kita mesti memastikan sejauh mana kita berada di atas kehendak syahadah ini dengan sepenuhnya, daripada kita mula dilahirkan sampai kita mati. Kalau dulu kita tak cukup ilmu, tak cukup pengetahuan, kita bertobat yang lepas-lepas, kita pastikan di perasaan ini kita nak sakit baki yang ada dalam hidup kita ni, kita nak berada di atas tuntutan syahadah kita yang berteraskan kepada tauhid. Sedetik pun tak boleh kita elak daripada itu. Sebab itu kita nak tidur pun kita pastikan kita tidur di dalam tauhid. Kita berada di mana juga kita berada dalam tauhid. Janganlah tauhid itu berada di masjid, di surau saja, tapi bila berada di kelab, berada di pub, berada di padang golf, hilang tauhidnya. Bukan begitu. Kehidupan beragama berteraskan tauhid ni di mana-mana, selagi dia tu beriman, selagi dia tu mukallaf. Kalau dia tak mukallaf, dia dah mabuk, dia dah pitam, dia pengsan, itu lain. Tapi selagi dia mukallaf, dalam ICU pun dia masih diminta salat. Itu minimum. Jadi bagaimana kita mudah-mudah nak keluar daripada kehendak tauhid? Oh, ini boleh sebut sikit, ini di masjid boleh lah, ini kita bukan cakap, kita bukan ada kena-mena dengan masjid ni, kita nak buat projek ni tidak ada kena-mena dengan agama ni. Jangan mudah-mudah cakap begitu. Takut-takut ya ke betul atau tidak. Mudah orang apabila dia nak elak daripada perkara-perkara yang berbau agama ni, dia kata begitu, ini bukan isu agama Ustaz. Betul ke bukan isu agama? So, banyak ulama kata, termasuklah Qardawi, al-ibadatu tas'ul hayata kullaha. Ibadah itu merangkumi kehidupan keseluruhannya, sampai bentuk perhubungan suami isteri pun ada kaedahnya, nak masuk bilik air pun ada kaedahnya. Apa lagi? Mana ada undang-undang dunia yang macam itu? Tiba-tiba kita dengan mudah-mudah, ini tak terlibat dengan agama ni, ini benda lain. Di mana tauhid kita dan di mana syahadah kita? Saya amat-amat bimbang benda itu, dan inilah yang menjadi asas perjuangan saya dalam dakwah saya untuk menjelaskan kepentingan syahadah dan tuntutannya ke atas kita apabila kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi segala doa, segala apa yang kita buat panjang banyak kita berwirid itu ialah kita letak baja-baja yang subur dengan air-air yang mawar yang baik di atas pokok yang tadi. Pokoknya apa ya? Pokok tauhid yang berteraskan di bawahnya tapi mengendangkan daun dan cabang. Itu yang kita nak. Jadi saya rasa saya berhenti setakat ini. Masanya panjang, rakaman panjang lah sebab subuh. Salah silap daripada saya, kelemahan saya sebagai manusia biasa. Tetapi saya yakin apa yang saya cakap ini yang benar itu datang daripada Allah melalui yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW, dan hanya saya peranan sekadar menyampaikan. Segala titik kelemahan itu maafkan saya, yang benar itu daripada Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.